Okey, ini sekali lagi kita cakap tadi kelebihan-kelebihan hidroponik tadi kita tengok lebih mudah untuk kita kontrol. Ini kita bercakap berkaitan dengan commercial farm kalau kita dalam bahagian atau kita involve dalam commercial farm untuk menghasilkan sayur melalui teknik hidroponik. Ini ada kelebihan yang kita dapat dia lebih lebih mudah untuk kita kawal, environmental friendly, dapat meningkatkan lebih mudah untuk kita monitor tanaman kita dengan teknik hidroponik ni berbanding teknik-teknik lain. Okay, kalau kita lihat di Malaysia pelaksanaan hidroponik kalau kita lihat kebanyakan orang kata farm hidroponik ni terdapat di Cameron Highland dan Genting Highland lah. So we call it pertanian tanah tinggi. Kita tak nampak, jarang kita nampak kalau di semenanjung Malaysia lowland farm, NFT farm. Jadi kenapa? Jadi kalau kita lihat because of harga kalau kita nak set up lowland farm di semenanjung ni, kita nak compete dengan harga sayuran di Cameron Highland dan Genting Highland memang susah because mereka dapat menghasilkan sayur lebih cantik, lebih besar. Jadi ini adalah antara isu-isu kegagalan lowland farm. Jadi kalau kita bawa contoh kita punya farm di Kuching Sarawak, alhamdulillah kita cakap tadi less than 2 years kita dah dapat ROI kerana di sana harga sayuran agak tinggi, mereka import daripada Cameron Highland dan juga Kondasang. Jadi jika mungkin tuan-tuan yang berminat untuk set up commercial farm, jadi kita perlu buat orang cakap calculation yang betul dan juga location di mana farm untuk kita set up. Jadi kalau di semenanjung Malaysia ni tak ramai pengusaha atau usahawan yang menanam apa orang cakap menggunakan teknik hidroponik sayur-sayuran. Jadi Encik Lan perlu kepada tanaman-tanaman premium sahaja ke ataupun kalau tak berbaloi? Is that what you're saying? Sebenarnya pemilihan crop ni sangat penting, especially apabila kita nak masuk ke commercial farm, hydroponic farm. Kalau kita nak tanam sawi, kailan, kangkung, tanaman-tanaman atau sayuran yang harga yang rendah, jadi kita perlu compete di market dengan sayur-sayur yang ditanam di Cameron Highland. Jadi kalau kita lihat memang sukar sebab kita punya cost tinggi, jadi kita tidak boleh jual pada harga yang rendah. Jadi untuk commercial farm ni actually kita boleh tanam tanaman-tanaman lain, pemilihan crop yang lebih mahal, contoh herbs. For example, sebenarnya kita boleh tanam macam-macam jenis herb menggunakan teknik hidroponik ini. Sebentar lagi kita akan kongsikan. Jadi satu lagi untuk tips untuk benih sayuran, kerana kita ada beli benih sayuran di Cameron Highland atau Genting Highland, bila kita tanam di kawasan bawah di lowland, di rumah kita tak hidup. Jadi ini benih sayuran ini juga mainkan peranan di mana kalau kita beli sayuran tanah tinggi lebih sesuai ditanam di atas tempat yang sejuk. Jadi kalau tuan-tuan nak beli benih, make sure benih sayuran itu adalah sesuai untuk ditanam di kawasan yang rendah lah. Jadi kita tanam tu kadang setengah tu tak hidup dan sebagainya, ataupun hidup pun mungkin tidak menghasilkan kualiti yang baik. Jadi benih sayuran juga adalah sangat penting. Ini tadi yang Encik Lan, go back to the previous slide tadi. Okay, ada satu soalan daripada Mr. Go. Dia tanya kenapa NFT farm failed? Okay, mengikut kajian kita faktor utama ialah cost. Nak set up farm, NFT farm ni adalah agak tinggi. Jadi apabila kos untuk menanam sayuran tu tinggi, jadi crop ataupun sayuran yang kita tanam pun kebanyakan mereka yang tanam sebelum ni yang kita dah visit beberapa farm, mereka tanam pokok-pokok biasa, mereka tanam sawi, kailan, pakcoy dan sebagainya. Ada 2-3 farm yang tanam salad, premium salad, coral salad dan sebagainya. Tapi bila bercakap tentang coral salad for example yang harga market agak tinggi, ianya agak kurang sesuai ditanam di kawasan rendah. Kualitinya tak dapat sama seperti kita tanam di highland. Jadi kalau kita hanya fokus kepada tanaman-tanaman seperti sawi, kailan, pakcoy tadi, memang lambatlah kita mendapat ROI berbanding dengan set up cost kita tadi. Jadi kita untuk NFT hydroponik ni kita perlu sediakan greenhouse, kita perlukan planter set, perlukan piping system dan sebagainya. Jadi mungkin ROI itu agak lambat dan itu antara punca kegagalan lowland NFT farm yang kita dah dapat lihat lah. Di samping itu juga banyak juga teknik-teknik yang digunakan di lowland ni adalah sebenarnya mereka pergi lihat di kawasan tanah tinggi, jadi mereka cuba menggunakan teknik sama di lowland.
Sebenarnya itu adalah antara punca kegagalan. Teknik tanaman di tanah tinggi dan kawasan rendah tidak boleh disamakan. Termasuk juga medium tanaman, cara kita nak mengurangkan suhu air ataupun humidity di dalam piping sistem kita ataupun trunking untuk tanaman kita. Jadi ini adalah antara elemen-elemen yang perlu kita ambil tahu dan perlu kita belajar sebelum kita menjalankan aktiviti pertanian, especially secara untuk commercial farm setup. Okay. Jadi tadi yang Puan Kurniawati tanya tadi, apakah tanaman sesuai untuk hidroponik. Kalau basically any pokok sebagai pokok yang kita boleh tanam menggunakan teknik hidroponik, semua tanaman yang berakar serabut, lembut dan juga tidak besar boleh ditanam menggunakan teknik hidroponik. Jadi kita tengok pokok sayuran, pokok buah-buahan, pokok herb, herbal, even pokok hiasan pun boleh ditanam menggunakan teknik hidroponik. Jadi kalau kita lihat, kalau pokok-pokok yang berakar tunjang, pokok durian, pokok pelam dan sebagainya tidak sesuai ditanam menggunakan teknik hidroponik. Okay. Kalau sayur berdaun tadi, leafy vegetables, kita cakap pasal leafy vegetables tadi, memang pokok for example salad, pakcoy, sawi, kailan, bayam, kangkung adalah antara tanaman yang sangat mudah ditanam menggunakan teknik hidroponik. So dia punya harvesting time dia bukan 18 hari hingga 30 hari, sangat cepat. Take for example macam kangkung, bayam, dah biasa dah 20 hari pun dah boleh harvest. Bergantung kepada cahaya matahari yang dapat diterima oleh tanaman kita dan penggunaan baja, supply baja yang kita berikan kepada tanaman kita. Jadi kalau kita bercakap tentang untuk home use, untuk kita gunakan di rumah, ini adalah antara tanaman-tanaman yang selalu kita kita galakkan, advice kepada customer kita untuk mencuba, sebab ianya sangat mudah hidup, insyaAllah tak ada masalah. Untuk sayuran berbuah pula kita boleh tanam tomato, kita boleh tanam even strawberry, kita boleh tanam. Strawberry pun sama juga macam saya explain tadi, kalau nak tanam strawberry, dapatkan strawberry yang variety yang untuk lowland, bukan untuk highland. Macam di Cameron Highland, kalau kita beli anak pokok strawberry di atas sana, kita tanam di bawah sini, pokok kita mungkin akan hidup, cuma ianya tidak akan menghasilkan buah yang besar seperti di Cameron Highland. Jadi strawberry ni boleh kita dapatkan variety untuk lowland. Selain itu pokok terung, pokok cili, lobak, kacang panjang, timun dan sebagainya adalah juga antara sayuran berbuah yang sangat mudah ditanam menggunakan teknik hidroponik. So basically boleh di-harvest dalam jangka masa 40 hari hingga 70 hari. Herbs, ini adalah satu crop yang agak mahal. Kalau kita tengok contoh basil, sweet basil, kalau kita pergi Jaya Grocer kita tengok dalam berapa gram saja harga dia dah sampai RM15, RM20. Harga yang sangat mahal. Jadi untuk peminat nak pasta, nak buat pizza, ini adalah herbs yang sangat diperlukan. Macam baru-baru ni kita ada satu customer kita yang minta kita tanam pokok sweet basil untuk, sebab mereka adalah kedai membuat pizza, restoran ni mereka membuat pizza, dan mereka minta kita menanam pokok sweet basil. Jadi basil, sadri, ketumbar, sadri tadi ialah ketumbar, coriander, sadri, basil, lavender, rosemary, pudina, pegaga adalah antara herbs yang sangat mudah ditanam. Kesum for example, macam kaum wanita, anda yang memasak di rumah, kadang kalau kita beli daun kesum kita simpan dalam fridge akan rosak. Seperti daun sop pun sama, kita nak guna sikit saja, bila kita beli tinggalkan dalam fridge 4-5 hari dah layu dan rosak, tidak boleh dipakai. Jadi kalau kita tanam sendiri kat rumah, kita boleh harvest sedikit-sedikit saja yang mana kita nak guna, kita boleh harvestkan. Jadi sekarang ni macam kebanyakan kami punya pengguna hydroponic system, kita mensarankan agar mereka menanam pokok-pokok ini juga di rumah mereka, di samping pokok-pokok sayur berdaun tadi. Kalau bunga macam mana, Encik Lai? Okey, bunga pun tak ada masalah. Macam saya cakap tadi, selain pada pokok yang berakar tunjang boleh ditanam. Kita pernah tanam pokok bunga ros, pokok bunga-bunga biasa yang berakar serabut ni semua boleh ditanam. Jadi hydroponic set yang kita sediakan ni sebenarnya memang untuk memudahkan kita bercucuk tanam. Tak kira kita nak tanam pokok hiasan, pokok bunga atau pokok sayuran, pokok edible lah. Jadi tiada masalah. Pokok bunga pun, kebanyakan pokok bunga boleh ditanam menggunakan teknik hydroponic. Okey, kejap ni ada soalan daripada Mr. Go. Mr. Go tanya, does Stockland supply hydroponic starter kits for urban farmers? Okey, itu soalan pertama. Daripada Encik Kamil tanya, adakah perbezaan jenis tanaman akan menentukan jenis baja yang digunakan?
Okey, untuk menjawab soalan pertama tadi ya, of course ya kita ada if I may mungkin nampak boleh ya, kita ada pelbagai set ataupun starter kit ataupun untuk intermediate ataupun yang mereka untuk memulakan jika berminat untuk memulakan commercial farm, kita ada jual semua daripada untuk home Mungkin use. Cik Nan boleh share lepas pembentangan ni. Boleh saya akan bentangkan perkhidmatan dan produk Toklan. Baik, nanti kita akan kongsikan ya. Untuk soalan kedua tadi ya, jenis-jenis baja. Adakah perbezaan jenis tanaman akan menentukan jenis baja yang digunakan? Okey, untuk teknik hidroponik, ya memang betul lah. Jenis tanaman ni dia sangat memerlukan baja, sebab kita memang membekalkan baja, because dia tanam menggunakan air, jadi kita mesti supply baja kepada tanaman kita. Jadi jenis tanaman sangat bergantung kepada kuantiti ataupun kandungan baja ataupun elements baja hidroponik yang kita bekalkan kepada tanaman kita. Contoh, kalau saya tanam pokok cili, kandungan baja atau resepi untuk pokok cili tadi ada berlainan dengan kandungan ataupun resepi baja yang kami buat untuk pokok sayuran berdaun. Jadi memang berlainan lah, walaupun kita nampak baja hidroponik ni dia sama, dia kelihatan sama, warna putih dan kuning, tapi ingredient dalam baja itu adalah berlainan. Jadi kalau kita pergi beli baja hidroponik ataupun baja AB di mana-mana kedai, kalau boleh kita tanya dengan penjual itu, baja ini untuk tanaman apa. Jadi kalau kita tanam pokok cili, mungkin dia akan advise baja khas, bancuhan khas untuk cili. Kalau kita tanam melon, ada bancuhan khas untuk melon. Kalau kita tanam pokok sayur berdaun, vegetables, leafy vegetables, ada khas bancuhan untuk leafy vegetables. Jadi for example macam kita sekarang ni, baja yang kita bancuh ni mempunyai 11 elements yang nanti kami akan kongsikan. Jadi sesuai untuk semua pokok. Untuk kegunaan rumah tiada masalah, tapi jika anda menjalankan commercial farm, kalau anda menanam cili dan membeli baja yang kami keluarkan, anda akan agak rugi sebab terlalu banyak elements yang tidak diperlukan. Jadi anda perlu memilih baja bancuhan khas untuk cili di mana kosnya ada lebih rendah. Jadi untuk tanian hidroponik ni baja adalah merupakan elemen kos yang paling tinggi. Okey. Jadi saya sambung sikit tadi herbs tadi. Okey, ini adalah herbs. Kalau kita lihat ni, mungkin ada anda yang kenal pokok ini, gambar ini. Inilah pokok cannabis. Cannabis adalah satu tanaman yang sangat mudah dan sangat sesuai untuk hidup menggunakan teknik hidroponik. Kalau kita lihat, kalau kita tuan-tuan masuk YouTube search cannabis hidroponik, di Canada, di US, kebanyakan commercial farm mereka tanam cannabis menggunakan teknik hidroponik. Jadi di luar sana lah, di Malaysia kita masih belum ada syarikat atau pihak yang dibenarkan untuk menanam cannabis secara komersial. Okey, kejap Cik Lan, sebelum Cik Lan pergi ke keluarga hidroponik, ini ada soalan, tapi I think you'll be addressing this in your next tu. Soalan daripada Cik Syukri. Cik Syukri tanya, apakah utilities asas untuk set up commercial farm? Nombor 2, berapakah anggaran kos set up untuk commercial farm? Okey, itu soalan daripada Cik Syukri. Kemudian Cik Syafiq tanya, Tuan Roslan dah sebut cannabis. Kalau ketum boleh ke hidroponik? Okey, satu dalam ketum ni. Soalan yang menarik Cik ni moderator. Okey, soalan yang menarik. Kedua-dua soalan sangat menarik. Okey, nampaknya diorang ni nak lagi advance pada apa yang saya kongsikan So kita pergi kepada basic hidroponik, kita cerita pasal penggunaan di rumah. Jadi nampaknya pendengar kita ni nak sesuatu yang lebih mereka mungkin nak explore ataupun mereka nak evolve atau venture dalam commercial farm Okey, jadi untuk commercial farm ni sebenarnya terlalu banyak dia punya technical dari segi setup, sebab ia bergantung kepada kawasan Biasa kalau kita pergi nak set up farm pun kita perlu lihat atau kita perlu site visit kawasan tu sama ada sesuai ke tidak. Since hidroponik ni kita tidak menggunakan tanah, jadi faktor tanah tidak menjadi masalah Kalau kita nak set up hidroponik farm di tepi pantai pun boleh, kita nak set up atas gunung pun boleh, nak set up tepi sungai pun tiada masalah sebab kita tidak menggunakan tanah kita just set up planter set. Jadi yang penting sekali adalah cahaya matahari, humidity dan juga angin di kawasan situ Jadi mungkin Cik Syukri tadi yang bertanya, mungkin lepas ni boleh datang atau menghubungi saya untuk kita berbincang lebih lanjut lah kalau Cik Syukri nak venture untuk commercial farm Jadi untuk soalan kedua tadi ketum okey, kita dah cakap tadi, okey, tanaman yang berakar tunjang macam pokok
durian, pokok pelah, pokok ketum ni bakal tunjang. So dia tak sesuai ditanam menggunakan teknik hidroponik sebab akar tunjang ni dia mesti kita tanam atas tanah sebab akar dia nak masuk ke dalam tanah ke bawah pokok besar. Jadi pokok ketum tidak sesuai ditanam menggunakan teknik hidroponik. Okey, kasih Encik Lan. Okey, teruskan. Keluarga hidroponik. Puan moderator, saya rasa dia orang ni excited, dia orang nak tengok commercial farm instead of urban farming untuk kemudahan kita di rumah. Okey, saya lajukan sikit lah. Ini basic information awareness, mungkin tuan-tuan perempuan pun dah pernah lihat, dah pernah tengok di internet dan sebagainya. Kalau kita lihat keluarga hidroponik tadi, tadi kita dah bincang berkaitan dengan asas hidroponik, di mana hidroponik ni memerlukan cahaya matahari. Basic hidroponik memerlukan cahaya matahari, dia perlukan growing chamber ataupun kita panggil dia punya, senang cerita dia punya, kalau dalam produk kita ni dipanggil trunking ataupun pipe untuk kita letak tanaman kita. And then dia perlukan water tank, dia perlukan water pump dan perlukan oksigen. Ini adalah basic ataupun asas pertanian hidroponik. Ini adalah antara teknik-teknik yang digunakan di seluruh dunia. Ada 6 yang top yang digunakan di seluruh dunia yang masih ada. Yang pertama ialah wick system. Wick system ni sebenarnya teknik yang dululah yang kita gunakan. First hidroponik diperkenalkan, sistem takungan, kita letak pokok, kita letak macam tali atau sumbu untuk absorb air daripada dalam tank. Jadi sistem ini kita lihat banyak kelemahan dia. Apabila air bertakung, jadi oksigen tak cukup, baja mungkin mendap, berlaku pembiakan bakteria lebih cepat dan seterusnya, memberi kesan kepada tanaman kita. Jadi inilah teknik lama yang dahulu, tapi masih ada digunakan. Jadi untuk tanaman-tanaman yang lasak yang kita bercerita tadi, macam contoh pokok kangkung, pokok kesum, tak ada masalah menggunakan teknik ini. Jadi kalau kita nak tanam pokok salad, mungkin agak kurang sesuai. Salad susah sikit nak hidup menggunakan weed system ini. Drip system yang kedua juga popular, tapi di Malaysia kurang popular. Menggunakan sistem almost sistem yang sama. Dia ada water tank tapi kita drip, istilah macam hybrid vertigasi dan hidroponik. Kita drip kepada pokok kita air. Jadi air yang lebihan ni dia akan masuk kembali ke dalam water tank kita. Yang ketiga yang ebb and flow ataupun flood and drain ni ada satu teknik yang sangat popular di negara Eropah. Mereka banyak gunakan teknik ni. Jadi kita di Malaysia kita kurang guna teknik ni sebab dia nak set up tu agak complicated sikit. Cara nak set up dia agak complicated dan tak digemari oleh masyarakat kita di sini. Yang keempat ialah teknik water culture. Jadi isu yang tadi yang tak cukup oksigen dan sebagainya, kita masukkan oksigen. Kita ada pump untuk kita bekalkan oksigen kepada pokok kita, dengan harapan pokok kita dapat lebih oksigen dan akan membesar dengan lebih baik. Okey, yang kelima adalah teknik NFT ataupun industrial film technique. So ini adalah teknik yang sangat popular, especially di Malaysia. Kalau kita pergi farm di Cameron Highland, di Genting Highland, 90% farm di sana menggunakan teknik NFT hidroponik. Jadi macam kita Toklat Asia, produk-produk kita pun menggunakan teknik yang sama, NFT system. Jadi NFT system ni basically kita lihat ada growing tray ataupun dia punya trunking tadi. Jadi kita ada letak tanaman kita dalam ni, kita ada water tank, kita ada water pump dan kita ada masukkan oksigen. Jadi cukup semua, oksigen cukup, baja cukup, pengairan cukup, semua ada. Adalah teknik yang terbaik, walaupun macam saya explain awal tadi, kos dia agak tinggi sedikit berbanding teknik-teknik yang lain sebab kita masukkan elemen-elemen water pump, oksigen dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat setup, kalau kita macam setengah customer datang jumpa kita, dia kata kenapa yang produk yang kita jual sebenarnya dia level, set kita level jadi air yang dalam pipe tu sebenarnya water level sama untuk setiap baris berbanding dengan commercial farm setup di mana dia punya cakap planter atau trunking system tu kita akan buat sikit gradient. Gradient bukan 20% gradient supaya air boleh mengalir dengan laju. Jadi inilah teknik sebenar NFT, di mana sebenarnya hanyalah lapisan nipis air yang mengalir membawa baja dan akan diabsorb oleh pokok kita. Jadi mungkin nanti jika anda yang berminat untuk setup ataupun venture into commercial farm, boleh datang, kita boleh berkongsi lah macam mana untuk set up commercial farm punya NFT system, berbeza dengan untuk kegunaan di rumah. Okay, ini hidroponik teknik yang sekarang ni tengah
popular juga di Singapura sangat popular. Di Malaysia kalau kita lihat yang hydroponic set yang tower, berbentuk tower, yang vertical tower, kebanyakan mereka menggunakan teknik hydroponic di mana kita hanya spray mist kepada akar pokok. Kita ada water tank, ada water pump, kita spray mist kepada pokok, jadi pokok ni tidak terlalu terendam dalam air. Jadi tanaman kita, jadi teknik-teknik pemilihan teknik hydroponic ini adalah bergantung kepada jenis tanaman yang kita ingin tanam. Kalau pokok yang contoh macam pokok kangkung, kesum tadi adalah pokok yang sangat sukakan air, diperlukan air banyak, tiada isu kita boleh gunakan teknik wick system dan sebagainya. Jadi kalau pokok-pokok yang agak sensitif pada rendaman air, take for example pokok salad, jadi teknik yang sesuai adalah mungkin NFT hydroponic ataupun aeroponik. Dia tak perlukan air banyak, sebab ini akan memberikan kesan buruk kepada akar pokok tersebut. Okay, basically jadi kita ada 6 teknik yang popular, teknik hydroponic di seluruh dunia. Okay, now kita go to NFT hydroponic to be specific. Kita tengok ada 6, so kita pilih satu nombor 5 tadi, teknik NFT hydroponic yang sangat popular, especially di Malaysia. Kalau kita lihat di internet, kita lihat kadang kita pergi rumah sahabat kita ada tanam NFT, ada yang DIY, ada yang beli daripada China melalui Shopee, Lazada dan sebagainya. Ada pelbagai bentuk, ada pelbagai design, ada yang menggunakan pipe bulat, ada yang menggunakan square dan sebagainya. Jadi ini adalah semua teknik NFT hydroponic, cuma yang membezakan adalah dari segi design. Konsep asalnya konsep menggunakan pump. Jadi sebelum kita nak beli ataupun untuk kita DIY, kita perlu sedikit ilmu lah apa yang dimaksudkan dengan NFT hydroponic, macam mana untuk set up NFT hydroponic ini. Ini again yang kita dah discuss tadi, mula-mula tadi apakah kelebihan hydroponic, sama juga lah untuk NFT. Kalau kita lihat pertumbuhan tanaman lebih cepat, maka kalau kita buat comparison dia sangat cepat untuk hydroponic, especially bila pokok kita besar masuk minggu ketiga, minggu 4, pokok kita punya akar yang banyak, dia akan menghasilkan pokok yang lebih cepat membesar. Kita dah buat perbandingan. Yang kedua, kita lihat sangat mudah untuk mengawal penggunaan baja. Kalau teknik fertigasi, take for example, bila kita drip air beserta baja kepada tanaman kita, di kelebihan air itu akan membazir, akan keluar, kita akan membuang air baja itu. Jadi untuk teknik hidroponik ni, air sentiasa mengalir, jadi kita rotate air itu. Air itu akan berjalan dalam sistem dan akan absorb pokok di site sini banyak mana dia nak absorb air dan baja. Jadi macam saya cakap tadi, especially kalau kita dalam commercial farm, penggunaan baja ataupun baja adalah merupakan elemen kos yang tertinggi, yang paling tinggi untuk aktiviti commercial farm NFT hydroponic. Yang ketiga, terlihat risiko pembendapan nutrien adalah rendah. Of course, because air mengalir ni, jadi baja tak boleh termendap, dia akan mengalir bersama dengan air. Jadi pokok kita akan mendapat baja dengan lebih pada kadar yang lebih baik dan sama rata. Yang keempat, kita lihat kelebihan hidroponik ialah pertumbuhan tanaman seragam. Jadi kita tengok pokok kita basically sama besar je semua. Tak ada yang ujung sana kecil, yang ujung sini besar. Kalau teknik fertigasi, for example, kalau dia lihat biasanya kebanyakan farm fertigasi masalah pokok yang ujung sekali ada isu because pressure air kadang tak sampai dan sebagainya. Jadi ini memberi kesan kepada tanaman, especially kalau kita dalam commercial farm. Ada yang kelima ialah tidak memerlukan tenaga kerja ramai. Of course, hidroponik sangat simple. Once kita dah tersemai, kita tanam, kita boleh tinggal, kita tunggu saja pokok tu. Just kita perlu monitor jika ada serangga-serangga. Jadi kalau macam farm kita di Kuching Sarawak, kita punya farm size 60 kaki kali 100 kaki, kita ada 10,000 pots. 10,000 pot, kita hanya memerlukan 2 orang pekerja saja. 2 orang pekerja saja. Jadi sebenarnya kalau teknik pertanian lain sangat labor intensif berbanding teknik hidroponik ini. Jadi ini adalah satu kelebihan yang perlu dilihat. Okey, kejap. Ada soalan daripada Puan Fatimah. Fatimah nak tahu kekerapan untuk tukar air baja untuk hidroponik. Okey, satu soalan je. Kekerapan tukar air baja. Okey, basically untuk hidroponik kita tak perlu tukar air. Kita tak perlu tukar air. Kita sebenarnya air itu kita alirkan dalam sistem so pokok akan absorb.
sampai certain masa air itu akan habis apabila diabsorb oleh tanaman kita. Jadi apabila air sudah habis, kita hanya tambah air, top up air dalam water tank kita dan kita masukkan baja serta kita sukat. Kita ada orang cakap ada device atau kita panggil EC meter untuk kita sukat penggunaan baja. Nanti saya akan kongsikan gambar-gambar atau benda-benda ni semualah. Saya ada bawa sekali, nanti kita akan kongsikan. Jadi kita tak perlu top up, kita tak perlu gantikan air, kita hanya top up air apabila habis. Jadi air itu air biasa lah, air pipe lah. Ya, betul lah. Kita gunakan air pipe, kita gunakan air pipe biasa. Jadi kalau macam air pipe Malaysia, pH level dia sangat sesuai. Dah sesuai, kita tak perlu nak rawat lagi sama nak perlu tinggikan atau perlu kurangkan. Okey, boleh saya teruskan? Okay, sila. Teruskan. Kelemahan kelemahan ini kita bercakap tadi berkenaan dengan kalau commercial farm dia NFT hydroponic because kita menggunakan water pump. Jadi dia sangat bergantung kepada sumber elektrik. So kalau farm kita tiba-tiba blackout, kalau commercial farm kita gunakan NFT system, jadi dalam masa 1 jam 2 jam pokok kita dah boleh affected, mungkin boleh menyebabkan dia mati. Kalau 1 hari tak ada elektrik memang possibility memang sangat tinggi untuk pokok kita mati. Ini untuk commercial farm. Tapi untuk kegunaan rumah, since setup kita tadi dia sama, jadi kalau ada blackout pun masih tak ada masalah. Untuk kena rumah 2-3 hari sebab air masih bertakung dalam sistem tu. Dalam pipe tu air masih bertakung. So ikut pengalaman kita 2-3 hari blackout, especially pump rosak kerana customer kita ni dia pulang kampung waktu hari raya, ada blackout ataupun pump dia rosak, 2-3 hari pokok dia masih boleh survive. Itu perbezaan untuk commercial farm setup dan untuk set hidroponik yang digunakan untuk kegunaan di rumah. Yang kedua kita lihat tadi, penyebaran penyakit boleh berlaku dengan cepat. Because kita menggunakan air dari satu source yang sama. Jadi kalau jangkitan atau ada bakteria, virus dalam air tadi habis pokok kita semua akan kena penyakit. Berbeza dengan teknik-teknik lain. Jadi kalau commercial farm kita ni bila kita nak set up, kita perlu strategize lah. Kalau boleh kita jangan gunakan satu farm menggunakan sumber air ataupun sumber water tank yang sama. Jadi kalau kita punya farm di Kuching, kita ada 13 table, setiap table kita ada apa orang cakap, kita set up tank berasingan. Jadi kalau kena serangan penyakit pun satu table saja yang kena, so yang table-table yang lain, 12 table lain tidak akan terkena, akan selamat. Jadi apabila kita set up commercial farm, kita perlu ambil kira atau fikirkan teknik-teknik ataupun strategi ini. Yang ketiga ialah kos peminat yang tinggi. Yes, of course untuk NFT hidroponik kita nak kena buat greenhouse, at least ataupun rain shelter. Tapi kita sangat sarankan gunakan greenhouse di mana kita dapat mengurangkan serangan serangga. Jadi kita boleh mengelakkan untuk menggunakan pesticide yang isu yang kita cerita awal tadi. Jadi kalau kita ada bajet yang lebih, kita boleh buat greenhouse, atau kita ada limited bajet, kita boleh buat green shelter pun dah cukup, tapi kita perlu lebih monitor daripada serangan serangga. Jadi perlu pesticide, Encik Dan. Okey, kalau kita buat dalam greenhouse sebenarnya kita boleh reduce, kita tak perlu gunakan pesticide. Kita masih, of course serangga akan masuk juga, kalau kita pakai netting yang halus pun akan ada masuk serangga, tapi kita boleh control, kita boleh kawal. Kita menggunakan banyak sebenarnya bahan-bahan organic insect repellent yang dia boleh gunakan. Take for example, farm kita di Sarawak, kita ada misting system. Kalau dapat ada serangga, dia trigger ada serangga, kita punya misting system dia akan automatic, dia akan spray. Tapi kita menggunakan juga bahan organik untuk spray pada tanaman kita. Jadi kalau kita buat open farming, serangga-serangga ni pelbagai jenis, serangga yang halus, bakteria, serangga yang besar, belalang dan sebagainya datang, we have no choice, kita kena guna racun serangga, pesticide. Okay. So far okay, ada soalan lagi? Setakat ni tak ada. Okay. Alright. So kita teruskan sikit lagi smart farming dengan IoT. Okay, ini tadi yang tuan-tuan yang cakap berminat nak pergi kepada commercial farm ataupun nak venture into commercial farm, IoT ataupun smart farming ni adalah satu elemen yang perlu kita
take into consideration lah kenapa kita perlu gunakan IoT ni ataupun kita gelar pertanian pintar jadi kalau macam farm kita di Kuching Sarawak tu, kita ada antara farm yang terawal menggunakan IoT system di mana kita mendapat sponsor sponsor daripada sebuah agensi, government agency yang memberikan kepada kita kita dah set up farm, so mereka masukkan IoT system ni jadi mudahlah apabila kita ada IoT system jadi kita sebenarnya apabila kita menggunakan teknologi kita boleh menjadikan pertanian atau sektor pertanian ini lebih seksi lebih mudah menarik minat. Sekarang isu kita petani-petani, bila kita sebut petani kebanyakan sudah berumur jadi kita nak bawa golongan muda, remaja ini masuk ke bidang pertanian. Jadi salah satu caranya since mereka ni sangat macam itu obsessed dengan gadget dan sebagainya, kita datangkan dengan IoT system jadi kalau ada IoT system ni kita gunakan sensor jadi mereka boleh tengok ataupun boleh monitor farm mereka menggunakan device maafkan saya tak Jadi apabila menggunakan device atau apps jadi kita boleh control, kita boleh tengok farm kita macam mana keadaan farm kita, sama ada humidity level dalam farm kita sama ada sesuai atau tidak, pembesaran pokok kita mengikut jadual, penggunaan baja yang efisien ataupun tidak. Jadi semua ini kita menggunakan IoT system, kita menggunakan device di mana kita boleh monitor farm kita melalui tablet. Contoh saya di KL sekarang, saya boleh tengok keadaan farm saya di Kuching Sarawak melalui app. Jadi let's say farm saya sekarang saya check secara manual, panas mungkin suhu yang sesuai dalam farm saya adalah 32 darjah Celsius. Now dah masuk 33 darjah Celsius, saya boleh turn on exhaust fan sekarang ni secara remote melalui apps yang saya ada sekarang. Kita boleh on-kan exhaust fan di farm Kuching Sarawak Jadi ini adalah antara teknologi yang perlu kita galakkan, kita perlu perkenalkan supaya banyak lagi pihak, especially golongan muda untuk masuk ke bidang pertanian Okey, sekejap. Cik Lan ada soalan daripada Puan Fatimah. Puan Fatimah tanya, untuk media tanaman hidroponik kita boleh guna berulang kali atau lepas tuaian kita kena guna media tanaman baru? Okey, baik. Hidroponik ni pun dia ada banyak media tanaman yang kita gunakan Kalau macam kita di Tokyo Asia, ada 2 media yang kita sarankan, yang kita sangat highly recommended. Yang pertama ialah rock wool. Puan moderator, dia guna rock wool. Boleh nampak Dia guna rock wool. Boleh nampak saya sekarang ke atau nampak slide saya saja? Dua-dua. Okey, kalau dua saya boleh tunjuk Okey, contoh kita macam saya cakap tadi, apabila kita untuk menjalankan aktiviti pertanian menggunakan teknik hidroponik, kita perlu berlainan dia punya cara teknik dia. Kalau untuk commercial farm lain teknik dia, kalau untuk home use berlainan teknik dia. Kalau untuk commercial farm, for example kita punya farm di Sarawak kita menggunakan rock wool boleh nampak Ya, nampak. Okey, inilah contoh rock wool yang kita gunakan untuk commercial farm. Jadi untuk kegunaan NFT hidroponik di rumah, kita sarankan pengguna kita menggunakan kokopit ataupun sabut kelapa. Jadi ini adalah dua medium yang terbaik untuk hidroponik sistem. Kita juga lihat ada yang gunakan sponge. Sponge ni kita tak galakkan sangat lah. Jadi untuk kita punya teknik, kita sarankan guna rock wool ataupun kokopit. Jadi untuk commercial farm, kenapa kita gunakan rock wool tadi sebab ianya lebih mudah. Now kita cerita macam farm kita ada 10,000 pot yang bersaiz 60 kaki kali 100 kaki, kita ada 10,000 pots. Jadi kalau kita nak menggunakan kokopit, kita nak masukkan dalam net pot jadi perlukan masa, perlukan pekerja ramai jadi kita lebih sarankan penggunaan rock wool. Rock wool lebih mudah, jadi kita semai biji benih dalam rock wool, apabila dia dah germinate, dah hidup, kita letak di luar supaya dapat cahaya matahari, dan apabila berumur 1 minggu kita akan pindahkan anak pokok ke dalam kita punya planter set tadi dalam trunking tadi. Jadi kita menggunakan rock wool daripada first semayan sehinggalah kita harvest Jadi apabila menggunakan rock wool ni tidak boleh di-recycle. Rock wool the one off, kita guna and then kita buang kita tak boleh recycle. Berbanding dengan kokopit.
Ya. Kokopit adalah medium tanaman yang sangat murah, mudah dapat di Malaysia. Banyak kilang-kilang di Malaysia yang jual kokopit, dan biasanya kokopit ni digunakan untuk teknik fertigasi, ya, tanam dalam polybag. Kita gunakan medium yang sama tapi yang lebih halus, kokopit yang lebih halus, sesuai digunakan untuk teknik hidroponik. Ianya harga sangat murah, that's why kita sarankan pengguna kita menggunakan kokopit untuk kegunaan di rumah. Okey, untuk kokopit kita boleh recycle banyak kali, ya. Kokopit ni dia tak ada kandungan nutrien, dia hanya function dia hanyalah untuk pegang akar, ya. Jadi apabila contoh kita dah tanam pokok kita dah tua ataupun dah mati, kita boleh buang akar-akar dia, kita boleh recycle semua kokopit ni, tak ada masalah. Boleh berkulat ke Encik Lan? Okay, basically memang dia, kalau dia expose pada cahaya matahari, dia akan berkulat sedikit, tapi kita boleh buang lah lapisan atas yang berkulat tu. Jadi yang lain tu kita boleh gunakan semula. Sama juga dalam teknik pertanian fertigasi tadi, yang gunakan polybag. Kita bercerita 1 ekar kita ada 4,000 polybag. Sebenarnya kokopit tu boleh di recycle, bila cycle pertama dah habis, kita dah cabut buang pokok. Jadi kita perlu buat treatment pada kokopit tadi, jadi ada pelbagai cara untuk buat treatment untuk membunuh bakteria yang mungkin ada dalam kokopit. Jadi kokopit ni boleh digunakan berulang kali, tak ada masalah. Cik Lan, kenapa sponge tu tak digalakkan berbanding dengan 2 lagi media yang Cik Lan sebut tadi? Okey, sponge ni pun dia ada banyak kualiti atau grade, ya. Okey, kebanyakan sponge yang jual ni dia sebenarnya kita takut ada pencemaran nanti. Sponge ni sejenis bahan yang akan menghasilkan pencemaran, so kita tak galakkan. Yang kedua, kita lihat sponge ni dia agak kenyal, jadi apabila kenyal, maksud dia bila kita letak biji benih dah germinate, jadi akar dia tu nak menendang sponge ni agak sukar sebab dia kenyal. Dia lebih bentuk kenyal, jadi pokok kita lebih lambat membesar. Kalau kita buat comparison sebenarnya, kalau kita dah buat eksperimen penggunaan kokopit, rockwool dan sponge, sponge ni adalah antara medium yang paling lambat atau paling kurang sesuai digunakan lah, ya. Number 1 the best ialah rockwool, number 2 ialah kokopit. Kalau kita tengok di Cameron Highland, Cameron Highland sebenarnya mereka menggunakan rockwool dahulu, tapi because of cost, because rockwool ni Malaysia tak ada keluarkan, kita import, mostly daripada Holland. Jadi cost dia agak tinggi. Jadi kalau kita pergi Cameron Highlands, kebanyakan farm di sana mereka menggunakan kokopit. Kokopit lebih mudah dan murah lah. So jadi cadangannya kalau kita tengok situasi di Malaysia untuk kita gunakan media yang lebih lebih ekonomi, yang kokopit tadi tu lah. Ya, kokopit. Ya, kokopit untuk home use, kita suggest kokopit untuk home use, tapi untuk commercial farm kita prefer gunakan rockwool tadi. Okey, kita sambung sekali lagi yang tadi pasal teknologi smart farming, IoT, apakah itu IoT? Mungkin tuan-tuan puan dah sedia maklum, apakah yang dimasukkan IoT, apakah kelebihan IoT, Jadi untuk pertanian, IoT ni sangat penting, di mana kita menggunakan sensor-sensor yang mana mungkin kita dengan mata kasar kita tak nampak, contoh macam baja. Ini antara isu-isu ataupun masalah yang dihadapi oleh petani-petani konvensional, Bila masuk baja kita tak tahu baja tu kadang cukup ke tak cukup, air kita bekalkan kepada tanaman kita sama ada sesuai ke suhu. Mungkin suhu agak panas, jadi pokok kita dah tak dapat hidup dengan baik, jadi ini adalah isu ataupun kekangan yang dihadapi oleh petani-petani, especially di lowland. Kalau dekat atas highland mungkin lebih baik because keadaan cuaca di sana lebih sejuk, air yang lebih sejuk, jadi inilah antara elemen ataupun IoT sistem yang kita perlukan, Ini contoh IoT sistem yang telah kita gunakan di farm kita di Pekin Sarawak, Kita dah ada control panel semua. Jadi control panel ni sama di farm dan di phone, di smartphone saya ada sama. Jadi kita boleh control farm kita secara remote, Jadi di farm kita ni kita ada letakkan 4 sensor utama yang diperlukan. Actually bergantung kepada teknik tanaman lah. Kalau saya buat teknik fertigasi mungkin sensornya tak sama, penggunaan sensor tak sama untuk teknik hidroponik. Jadi untuk pertanian hidroponik farm kita ada 4 sensor utama. Yang pertama ialah sensor isi sensor ataupun baja tadi, Kadang kita macam saya cakap tadi, bila kita campur baja secara manual ada possibility campuran dia tak betul, ratio dia tak betul. Jadi dengan sensor ni kita boleh dapat bacaan yang tepat, at the same time kita boleh set
bacaan ataupun keperluan baja kita, because every week kalau ikut SOP pertanian kita perlu berikan kadar baja yang lebih kepada tanaman kita. Week 1 kandungan lain, week 2 kandungan lebih tinggi, week 3 sampailah kita harvest week 4. Jadi dengan adanya IoT dan ada isi sensor ni lebih mudah kita setkan. Take for example macam kita farm kita, week 1 kita akan letak 1500 isi, week 2 kita naikkan 200 lagi isi, week 3 kita akan naikkan 200 isi setiap minggu. Jadi kalau kita nak buat secara manual, especially bila kita hire pekerja, ini antara masalah-masalah yang akan kita hadapi. Yang kedua ialah pH sensor. Kadang air yang kita gunakan, so far air pipe kita kalau di Semenanjung ni tak ada isu. Air pipe kita pH dia quite stable dan boleh digunakan untuk pertanian hidroponik. Di tempat-tempat lain mungkin di Sarawak kita ada sedikit masalah sikit air pipe dia, jadi kita perlu rawat sikit lah. Jadi untuk memastikan stability pH ni kita terpaksa gunakan pH sensor. Kalau terlebih mungkin terlebih acidic, so kita perlu masukkan bahan untuk nak bagi stable balik pH level. Jadi ini pun sangat penting lah. Okay, yang ketiga adalah pesticide misting. Sensor ni pun sangat penting. Kalau kita nak spray kepada pokok kita tak tahu kadang kalau serangga ni kita tak nampak waktu bila dia datang. And then kalau ikut pengalaman kita, serangga ni kebanyakannya diserang tanaman kita ialah waktu petang, waktu maghrib pukul 6.30 hingga 7.30 dan waktu malam. Kita tak nampak waktu bila dia datang, sedar-sedar esok pokok kita dah rosak, dah kena berlubang, kena makan dan sebagainya. Jadi dengan sensor pesticide ni lebih memudahkan. Apabila ada serangga datang, dia akan trigger kita punya misting system. Jadi lebih efektif untuk mengatasi masalah pesticide, masalah serangga atau pest di farm kita. Yang keempat ialah temperature and humidity sensor. Kalau kita buat indoor farming tadi, kita perlukan juga CO2, carbon punya sensor. Mungkin kita kurang discuss berkaitan dengan indoor farming. Jadi kalau indoor farming ni kita perlukan of course kita perlukan air conditioning room untuk kontrol atau merendahkan suhu dalam bilik. Kita perlukan juga carbon dioksida. Jadi elemen ini kita perlu ada menggunakan sensor untuk pastikan ini stable dan mencukupi untuk tanaman kita. Jadi kalau untuk the farm kita luar, kita perlukan temperature sensor dan juga humidity sensor. Kita tak nak kita punya farm terlalu panas. Kalau kita tanam pokok yang sensitif, pokok salad tak boleh tinggi sangat, temperature dia nak 32, 33, okey. Kalau 35, 36 dia agak mengganggu pembesaran pokok tadi. Jadi sensor temperature itu sangat penting digunakan jika kita menggunakan commercial farm. Jadi elemen-elemen ini yang mesti ada jika kita hendak menjalankan commercial farm menggunakan teknik hidroponik, which is kalau untuk home use. Untuk home use so far kita tidak menggunakan semua sensor ni. Ada request, ada demand, tapi kalau kita masukkan all these element, harga produk kita akan tinggi. Jadi for time being belum lagi, insyaAllah soon kita akan applykan teknik IoT dalam home set, home use. Mungkin kita akan masuk dua sensor utama, iaitu isi sensor untuk baja dan juga yang kedua untuk water level. Kadang kita nak bercuti ni kita takut air dalam water tank kita ada ke dah habis ke tak cukup. Jadi kalau kita ada satu apps atau kita boleh ada sensor boleh detect, lebih sesuai, lebih mudah, termasuk juga dengan penggunaan baja tadi. Okay. Kejap Encik Lan, sebelum kita masuk yield ni, ada soalan daripada Encik Nazmi. Encik Nazmi tanya, adakah app smart farming ini boleh didapati di tempat macam Google Store atau perlu diperoleh daripada syarikat tertentu seperti Talkland? Okay, actually boleh sebenarnya kita boleh kalau kita Google, kita boleh beli di Shopee atau Lazada, ada jual sensor-sensor ni. Kita boleh DIY, kita boleh buat coding macam-macam, ada teknik untuk set up IoT system. Memang ada dijual, boleh dibuat DIY. Di Malaysia pun ada beberapa company yang sebenarnya mempunyai solution yang terbaik untuk IoT ni. Contoh kita ada TM pun ada team yang buat research dan juga menjual atau mengkomersialkan produk IoT. Macam kita di farm kita menggunakan teknologi yang dihasilkan oleh Redtone. Redtone is our
strategic partner untuk smart farming. Jadi farm-farm yang kita jalankan sekarang, kita menggunakan smartphone pula, Redton smart farm system. Jadi di Kuching Sarawak ni kita dah ada nak masuk ke farm yang kelima, farm kelima. Jadi kita menggunakan IoT yang dibekalkan oleh Redton. Cik Lan, jadi maksudnya bila kita sebut tentang penggunaan IoT ni, saya rasa untuk monitoring lah kan? Ya, betul. Maksudnya Toklan taklah bina dia punya aplikasi tersendiri, tapi bekerjasama dengan pihak-pihak lain lah untuk gabungkan teknologi IoT ni dengan apa yang kita nak monitor farm tu, betul? Ya, tepat sekali. Kita Toklan Asia, kita tak mengeluarkan produk IoT. Kita berkongsi pengalaman kita dan kita nak highlightkan kenapa pentingnya penggunaan IoT dalam pertanian. Especially kalau kita venture dalam commercial farm, kenapa kita perlu menggunakan smart farming ataupun kita menggunakan IoT system. Okay.